Karena itu ada dua perkara yang cukup menarik sekarang berlaku. Satu GST, satu Anwar Ibrahim. Saya cukup gembira jikalau Anwar Ibrahim dipenjarakan sekali lagi. I'm sorry. Kalau Nurul Izzah ada di sini dia marah. Kenapa kau suruh ayah aku masuk jail? Tetapi ini adalah satu perkara yang baik kerana kita boleh menghasut rakyat kembali untuk bangun ke jalan raya. Kemarin Superman telah mengadakan rally. Cintong pun ada di situ. Saya pada situ, saya berucap semalam. Sebelum itu saya berbisik-bisik, saya katakan dengan beberapa kawan-kawan, bulan 1, bulan 2 atau bulan 3 tahun hadapan kita perlu mengadakan kembali satu gerakan anti GST yang lebih besar. 1 April akan diluluskan. Justru sebelum 1 April kita belum. Kalau mereka nak tangkap saya kerana menghasut, saya pun dah tukar nama saya, memang tukar hasut. It's not worth it. Kerana dulu saya ditangkap ISA, saya tidak menghasut. Hari ini saya tangkaplah, memang saya menghasut. Malah saya ni sedang dibicarakan atas kes akta hasutan kerana saya bercakap di sini. So there is no big deal. You can lock me up, you can throw the key, fair enough. Alright, but please take care of my dogs. Okay. Jadi kita tengok. Saya bersetuju sekali pandangan daripada kawan kita tadi yang telah pulang, editor Raka. Bagaimana orang luar melihat pemimpin-pemimpin politik ini tidak memahami rasa dan cinta hati rakyat. Mereka berkecamuk tentang hudud. Ya. Dan kita tahu bahawa hudud ini adalah strategi untuk memecahkan persepahaman sekawan antara Pakatan Rakyat. Dan mereka pun bergaduh sama sekali. Saya cukup seronok dengan metafora yang diberikan oleh Mat Sabu. Suami dan isteri bergaduh tentang di mana lembu itu akan diletakkan, di belakang rumah atau di depan rumah, di belakang rumah atau belakang rumah, ataupun di atas katil. Tapi lembu ini pun belum dibeli. So they are quarreling about this thing, whether you can cut the hand through the medical thing or you cut it by parang panjang or parang pendek or but you ada. So this other thing. So this is absurd. It's total absurdism. I mean, kat Itali dia ada theatre of the absurd. Di sini the whole nation is in absurdism sekarang. Jadi sekarang ni kita tengok. Jadi kita tengok. Saya terfikir ketika Karpal Singh menjadi arwah, adakah cantik dan molek kiranya lah kalau saya lah pemimpin di AP seperti Cintong, saya akan kata saya cadangkan kerusi ini hendaklah diberi kepada Mat Sabu. Cuba fikirkan, sekali harum Mat Sabu bertanding menjadi beruang of Jelutong. The beruang of Jelutong akan membunuh hudud, akan membuktikan kesepakatan dan kesetiaan setia kawan antara DAP, PAS dan GAN. Nampak? Tapi ini tidak berlaku kerana ahli politik ni, the politician, they turn in a very weird manner. I can't understand that. That's why I never stand for election. I love election. Lambat. Jadi, okey, betul atau tidak cakap saya tu? Cuba fikirkan, kalau dicadangkan Mat Sabu menjadi the bear of Jelutong, satu fenomena baru di mana dilihat isu agenda hudud ni tiba-tiba PAS akan tersentak. Oh, parti PAS, parti DAP ni sedia bersetia kawan dengan kita. Apa agaknya akan dilakukan oleh UMNO? Adakah kita akan lihat Rosmah Mansur akan berjubah dan memakai kuda dan menjadi hijab setelah. Jadi ini keadaan yang saya katakan di sini. Jadi, okey, saya katakan tadi seperti saya bukan pesimis, bukan optimis, saya realis. Dalam politik ini you have to be realist. Okey, saya selalu menulis dan saya selalu bercakap. Politik ini adalah tentang ekonomi. It is about
ekonomi stupid. Yes, it is. It is not about hudud ke apa ke. It's about economy. Kalau you tak percaya tentang ekonomi, you buka surat khabar hari-hari, you tengok apa perbincangan tentang projek, tentang pembangunan, tentang bajet. That's all. It is not about religion. It's not about. It is about economy. Justru inilah perancangan yang tidak disat. Yang kecil-kecil ni masalah hudud bahasa ni, these are side track. Ajinomoto yang dibubuhkan untuk menghuru-harakan Pakatan Rakyat. Saya lihat seperti saudara Wan Hamidi kata, apakah akan kembali pada 203 apabila Pakatan Rakyat akan pecah? Potensi untuk pecah ni ada, saya melihat. Dan saya sendiri, seperti juga saya suka melihat Anwar Ibrahim masuk penjara, saya suka juga melihat berlakunya perpecahan di dalam PAS. Sejam semua ya. Jahat Isyamuddin Rais ni. Dia nak PAS pecah. Kerana di dalam proses politicization politik, dia akan berlaku pensucian, the sacralizations of the process of the political party. Ini biasa. Seperti sekarang berlaku di dalam pemilihan Pakatan Rakyat. Saya bersetuju kalau proses Azmin Ali dibuang kerana dia rasuah misalnya kan. Ini proses pembersihan orang-orang jahat dalam PKR. Jadi pembersihan orang-orang jahat di dalam PAS harus berlaku. Jadi ini saya tak tahu parti AP kalau saya tak tahu cintongnya orang jahat ke orang baik. Tapi proses ini perlu, pembersihan itu perlu. Jadi di dalam, kalau saudara-saudara orang Tionghoa tidak tahu, ada yang dipanggil UG, Y-O-U-G-I. Dalam tulisan saya kata UG. Orang tahu apa benda UG? UG ini adalah singkatan Unity Government. Ini adalah mereka ni obses. Ada satu kumpulan, satu garis politik di dalam PAS yang obses kemelayuannya, cari baju hijau tu keluar tengok darah Melayu. They were under the cover, yellow cover of PAS and Islam, open it up, they saw dia Melayu. So they are now proposing. Inilah yang bersuara-suara, yang kedengaran untuk hudud ini ialah daripada UG. Jadi untuk orang Tionghoa yang tak tahu, gerakan ini dia minority. Jikalau mereka memecahkan PAS, saya gunakan perkataan Arab, jangan marah saya dengan jakin tengah, Alhamdulillah. Kadang-kadang dia ingat saya ini bukan Islam, saya gunakan, kena tangkaplah saya. Di Malaysia ni bukan main tau. Saya cakap arwah kepada kapal Sim, habis semua orang. Arwah tu cakap Arab, artinya orang yang telah meninggal dunia. Bangang, terima kasih.